Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Dr. Zuraini binti Jusur. Nama saya Muhammad Iqmal bin Muhammad Zahdi. Hari ini saya akan menerangkan mengenai perbezaan penulisan deskriptif dengan penulisan kreatif. Okey, saya akan menerangkan mengenai penulisan kreatif terlebih dahulu. Okey. Apa itu penulisan kreatif? Pada dasarnya, penulisan kreatif ni dia merupakan proses penciptaan karya sastra. Okey. Penulisan kreatif ni dia merupakan sejenis keupayaan seseorang penulis memindahkan kemahiran yang sedia ada kepada situasi lain. Maksud di sini, seseorang penulis tu dia ada kemahiran dalam menulis, ada kemahiran mereka sesuatu, contoh macam sajak, macam cerpen ke, itu kemahiran yang ada dan dia akan memindahkan kemahiran tersebut dan dia akan menulis, memindahkan kepada situasi lain. Itu maksudnya. Okey, yang kedua, penulisan kreatif ni juga merupakan pengolahan idea atau penghasilan sebuah karangan atau ciptaan atau karya atau penceritaan seperti novel, cerpen, drama dan puisi. Okey, itu adalah penulisan kreatif. Seterusnya, penulisan kreatif ni dia terbahagi kepada dua, iaitu prosa dan puisi. Okey. Sebelum ni kita dah belajar prosa tu bermaksud bentuk tulisan karangan bahasa yang mengandungi jalan cerita, iaitu mempunyai jalan cerita seseorang pengarang, iaitu dia ada bab ataupun plot dalam penceritaan tersebut. Itu maksud prosa. Contoh prosa, cerpen, novel, drama. Okey. Penulisan kreatif yang kedua iaitu puisi. Puisi bermaksud karya jalinan fikiran seseorang pengarang yang digunakan dengan menggunakan bahasa yang indah-indah. Itu maksud puisi. Contoh puisi, syair, sajak, pantun, gulindam, seloka, teromba dan endoi. Okey. Sebelum ni doktor suruh cari apa maksud teromba dan endoi. Okey. Teromba bermaksud ungkapan berirama yang kelazimannya mengenai adat-adat resam. Itu maksud teromba. Okey, endoi itu dia bermaksud, dia berasal daripada perkataan berendoi, iaitu berendoi bayi yang baru dilahirkan diletakkan di dalam buai. Itu bermaksud berendoi. Berendoi ni adalah upacara keagamaan yang disertai dengan seperti marhaban, majlis cukur jambu. Itu bermaksud endoi ataupun berendoi. Okey, itu adalah jenis penulisan kreatif. Okey. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai untuk menghasilkan penulisan kreatif ni terdapat 3 bahagian utama untuk menghasilkan penulisan kreatif, iaitu terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama iaitu tahap idea ataupun tahap ilham. Okey, dalam menghasilkan penulisan kreatif kita perlu ada idea atau ilham. Idea sering muncul tidak mengira waktu, tempat atau sukar diramal. Kadang-kadang idea ni mungkin muncul ketika kita berbual dengan orang lain. Kadang-kadang muncul ketika kita berada dalam kenderaan atau mungkin juga kita sedang menonton televisyen. Idea ni muncul secara tiba-tiba, sukar diramal. Okey, idea juga muncul bergantung kepada pengetahuan dan pengalaman seseorang penulis itu. Semakin banyak pengetahuan dan pengalaman seseorang itu, maka semakin banyak idea yang didapati dan berupaya untuk menghasilkan penulisan kreatif. Okey, tahap yang kedua iaitu tahap mengembangkan idea atau tahap memikirkan idea tersebut. Okey, pada tahap ini, idea dapat dikembangkan melalui bahan pembacaan. Semakin banyak seseorang penulis itu membaca, maka semakin
banyak pengetahuan dan dapat meningkatkan kemahiran seseorang penulis itu dalam penggunaan sesuatu bahasa dan dapat meningkatkan gaya pengucapan dalam hasil karyanya. Itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga untuk penulisan kreatif, tahap mengolah atau tahap penulisan, di mana pada tahap ini kita akan menulis penulisan kreatif. Pada tahap ini penulis akan melibatkan penggunaan bahasa untuk menghasilkan karyanya dengan menggunakan pelbagai kaedah bahasa seperti laras bahasa, sistem bahasa dan makna bunyi, sistem makna dan sistem bunyi bahasa. Itu adalah 3 tahap untuk menghasilkan sesuatu penulisan kreatif. Penulisan kreatif ni dia juga mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Ciri yang pertama, penulisan kreatif ni sudah semestinya perlu ada tema ataupun kesetuan idea. Sebelum menghasilkan penulisan kreatif, kita perlu mencari dulu apa tema atau tajuk yang perlu kita buat. Contoh pantun yang saya berikan ini, tema dalam pantun saya ini dia merupakan tema kasih sayang. Kenapa penting tema dalam penghasilan penulisan kreatif? Kerana penghasilan penulisan kreatif perlu berfokus kepada persoalan pokok ataupun topik utama. Jika tiada topik utama, seseorang penulis itu ataupun karya penulisan kreatif itu tidak dapat mengawal sesebuah karyanya. Maknanya berdasarkan pantun itu kita tahu berdasarkan tema itu kita tahu isi kandungan yang terdapat dalam pantun tersebut. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua adalah pemerengganan ataupun kesejajaran. Setiap pantun perlu ada pemerengganan supaya ada kaitan dalam perenggan-perengganan yang dibina, supaya ada pertautan antara setiap perenggan itu. Berdasarkan pantun saya ini, penulis memberi pemerengganan setiap pantun pertama, antara pantun pertama, pantun kedua, pantun ketiga dan pantun seterusnya. Tanpa pemerengganan akan terjadinya tanpa pertautan yang kukuh idea dalam karya tersebut, supaya dapat nampak lagi tanpa pertautan atau pemerengganan, idea yang terdapat dalam pantun tersebut mungkin nampak terpisah-pisah dan tidak tersusun. Maka pentingnya pemerengganan. Ciri yang ketiga adalah gaya bahasa ataupun keterbacaan. Penulis akan menggunakan gaya bahasa yang tersendiri dalam menghasilkan penulisan kreatif. Gaya bahasa ialah cara atau style berbahasa untuk menyerahkan adunan fikiran supaya karya yang dihasilkan dapat menarik minat pembaca. Gaya bahasa yang digunakan dalam contoh pantun saya ini adalah gaya bahasa berulang-ulang. Contoh pantun pertama, dari mana punai melayang, dari paya turun ke padi. Dari mana datangnya sayang, dari mata turun ke hati. Penulis dia menggunakan kata-kata berulang, itu dari mana, dari paya, dari mana, dari mata. Itu gaya bahasa, contoh gaya bahasa yang digunakan oleh penulis dalam pantun ini, iaitu ayat yang berulang-ulang. Ciri yang keempat adalah sintaksis, iaitu binaan ayat. Binaan ayat amat penting untuk menyampaikan hasrat penulis dalam penulisan kreatif. Ayat-ayat yang dibina perlu mempunyai kesatuan dan penegasan supaya ada hubung kait setiap idea. Binaan ayat seperti pilihan ragam ayat, jenis ayat dan bentuk ayat amat penting dalam penulisan kreatif. Contoh pantun saya ini dia menggunakan ragam ayat aktif, iaitu pantun yang kelima. Wan empuk wan malini membuat humar di bukit seguntang. Kalau ku turutkan hatiku ini, harus ku mati di mata pedang. Dia menggunakan ragam ayat ku. Sikatan aku iaitu ku. Dia menggunakan ragam ayat aktif. Seterusnya ciri yang terakhir iaitu pemilihan kata ataupun morfologi.
Pemilihan kata amat penting dalam penulisan kreatif. Pemilihan kata penting kerana dapat meluahkan idea, perasaan atau buah fikiran untuk menghasilkan sesuatu penulisan kreatif. Contoh, pantun saya ni dia bertemakan kasih sayang. Jadi pemilihan kata haruslah berunsurkan kasih sayang seperti sayang hati. Itu maksudnya pemilihan kata. Berdasarkan tema iaitu kasih sayang dan kata-katanya haruslah berunsurkan kasih sayang. Okey, itu adalah penerangan mengenai penulisan kreatif. Seterusnya saya pergi kepada penulisan deskriptif. Okey. Apa itu penulisan deskriptif? Penulisan deskriptif ini merupakan penulisan berformat untuk mempersembahkan sesuatu idea atau konsep. Okey, penulisan kreatif ni dia bersifat akademik. Contoh, penulisan ilmiah tahun akhir, disertasi ataupun tesis. Okey, penulisan deskriptif ni dia juga bersifat keilmuan yang melibatkan penelitian, pengamatan dan ataupun peninjauan yang memenuhi syarat. Maksud di sini, contoh saya nak menghasilkan penulisan ilmiah tahun akhir, saya perlu kajian lapangan ataupun saya perlu banyak penelitian bahan bacaan untuk mengumpul data-data dan maklumat dalam menghasilkan penulisan deskriptif ini. Okey, penulisan deskriptif ni dia juga perlu pemantauan ataupun penyelidikan daripada penyelia untuk dalam menghasilkan penulisan deskriptif ini. Penulisan deskriptif ini dia juga mempunyai ciri-ciri tertentu. Okey, ciri-ciri yang pertama dalam penulisan deskriptif ini adalah dia juga perlu ada tema ataupun topik. Okey, setiap penulisan sama seperti tadi, penulisan kreatif pun ada topik dan penulisan deskriptif ni perlu juga ada kesatuan idea ataupun topik utama. Okey, contoh penulisan deskriptif saya ambil ni tajuknya adalah Analisis Semantik Leksikal dalam novel Sangkar karya Syamsiah Muhammad Noor. Okey, topik utama ni sebelum memulakan penulisan, penulis perlu menentukan terlebih dahulu topik utama. Okey, kerana topik utama ni perlu ada manfaatnya dan layak dibahas. Okey, yang kedua cirinya, topik utama perlu menarik perhatian pembaca, terutamanya penulis. Okey, topik ni perlu menggambarkan isi keseluruhan penulisan deskriptif kita dan tajuk yang dipilih tidak melebihi 12 patah perkataan. Okey, contoh penulisan deskriptif saya ni dia tidak melebihi 12 patah perkataan, iaitu Analisis Semantik Leksikal dan novel Sangkar karya Syamsiah Muhammad Noor. Dia tidak melebihi 12 patah perkataan. Okey, penulis perlu menggunakan perkataan dan istilah yang tepat dan padat dan tidak suka, dan perlulah perkataan itu semudah difahami oleh pembaca. Okey, dan yang terakhir, ciri topik atau tajuk adalah tidak boleh menggunakan singkatan ataupun akronim. Okey, itu ciri yang pertama, iaitu ciri tajuk dan ataupun topik. Okey, ciri yang kedua adalah penggunaan bahasa. Dalam penulisan kreatif, penggunaan bahasa formal digunakan dalam menghasilkan penulisan deskriptif. Okey, bahasa yang digunakan adalah bahasa formal. Dia amat mempentingkan tata bahasa serta penggunaan bahasa itu dia mempunyai dan dihuraikan dengan fakta dan hujah yang tepat. Itu adalah ciri kedua, iaitu penggunaan bahasa. Dia berbeza dengan penulisan kreatif iaitu penggunaan bahasa yang berbunga-bunga. Tetapi penulisan kreatif ni dia perlu menggunakan bahasa yang mempunyai objektif yang tepat, bahasa formal serta mempunyai hujah serta bukti yang kukuh. Itu penggunaan bahasa bagi penulisan deskriptif. Terus ciri yang ketiga adalah pemerengganan. Okey, penulisan deskriptif ni juga perlu pemerengganan pada setiap topik utama, iaitu contoh pengenalan
pada setiap pengenalan diberikan permengganan supaya mempunyai pertautan ada ataupun perkaitan antara satu sama lain dan tidak menyimpang kepada topik utama. Okey, seterusnya ciri yang ketiga yang terakhir adalah perlunya ada format rujukan. Okey. Ciri yang terakhir adalah perlunya ada format rujukan. Format rujukan ni bermaksud iaitu lampiran kepada penulisan kreatif kita. Contoh bagi format rujukan contoh penulisan kreatif dapatan penulisan kreatif saya ni adalah dia menggunakan harus ada sistem pengarang dan tahun bagi sesuatu rujukan tersebut. Okey, format rujukan ni dia perlu menggunakan sistem APA dan kandungan yang perlu ada dalam sistem rujukan ni adalah nama pengarang, tahun pengarang, tajuk buku pengarang dan juga sistem nombor ataupun nota kaki. Okey, penulisan kreatif ni dia mempunyai kesejajaran, iaitu dia perlu ada tajuk, ada esei, ada pengenalan, ada kajian lapangan, ada objektif kajian, ada metodologi kajian, hasil kajian dan kesimpulan dan juga rujukan. Itu adalah struktur ataupun format bagi penulisan kreatif. Okey, sekian sahaja penerangan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.